Raja geografi tak ni? Merauke ni wilayah paling timur Indonesia. Merauke. Okey, ke barat sehingga ke Tonjang, Tenjaya, Tenjes di Morocco. Itu kan utara Morocco tu, ya. Kemudian apa namanya, ke sebelah Eropah sehingga sejauh Vienna. Ya. Kalau tak sebab Raja Poland bantu, habis dah Eropah waktu tu. Ya, apabila tentera Ottoman sampai ke apa namanya, fort di Vienna. Ya. Kemudian di sebelah utara, sebelah timur, mereka sudah sampai ke sempadan Sungai Volga di selatan Moskow. Sampai tahap itu. Selatan tu kira habis lah. Ya. Afrika itu sampai ke jauh Cameroon di sebelah selatan. Orang Islam dah sampai. Ya. Tapi keadaan kita lumrah alam begitulah. Ya. Bila dia lemah, jatuh, terjajah, habis semuanya. Ya. Dilema kita hilang, khalifah. Ya. Itu khalifah zaman dulu, diusung. Ya. Kemudian pemuzik ada di kiri kanan, penghujung dia begitu. Nabi suruh ke usung khalifah. Ya. Sebab itu asbab untuk dia jatuh tu dah terlalu banyak. Ya. Kamal Atatürk dalam perbahasan di parlimen yang apa namanya, menjatuhkan khalifah. Khalifah ada kuasa? Ada, tapi dia tak nak buat apa. Sultan Abdul Hamid waktu tu dok sibuk bertarikat, dok sibuk bersuluk berkhulwah. Dia tinggalkan urusan negara kepada menteri-menteri dia. Asbab tu dah ada. Kita tak boleh menyalahkan musuh sentiasa. Ya, kita sendiri apa yang kita buat. Ya, zaman itu jadi begitu. Ini siapa dia? Inilah Khalifah Sultan Abdul Majid. Ya, dia lebih Eropah daripada Kamal Atatürk sendiri. Tapi orang kita bila sebut macam ni, orang kata, kenapa you dedahkan benda macam? Tak, kita belajar daripada sejarah. Ya. Ini Khalifah Melayu. Dia patut jadi innovator, cipta motosikal. Saya pernah sekali lah jalan malam, memang cepat, ada driver bawa sampai 120. Yang bawa motosikal ni boleh potong kita lagi. Kapcai tu. Dia pasang enjin apa, Allahu'alam, kita betul. Kalau enjin tu boleh ekspor luar negara kan hebat. Ya. Akhirnya itu yang jadi. Ya. Putus 2, 3, 4. Ini buat kat mana? Buat kat Kuala Lumpur lah. Ada tak dia buat dekat Warsaw? Tak ada, sebab sini mahal. Itu yang bagi tempat kepada mereka. Ya. Apa yang ikut kita kan. Ya. Kalau ia pun kahwin lah, kalau nak kan. Tapi masalah kita pula, bila nak kahwin macam-macam syarat pula bagi kan. Saya orang nak kahwin lah, bagi dia kahwin. Jadi nak ada kursus itu, kursus ini. Apa kata penting kursus? Penting. Tapi selibut je bang tebal tu. Itu mula-mula dia orang ubah. Bila bawa ke Sarawak, dia kata, tak boleh kita. Dia kata, dia buat 2 hari kan. Dia kata, tambah 2 hari setengah. Pasal dia cadang 2 hari setengah. Hari ketiga tu, kita buat graduation. Bagi kepada yang ada kursus nikah kahwin ni, diploma munakahat. Sebab itu memang silibus diploma munakahat. Sebab orang nak kahwin, kita bagi kursus ni, dalam kepala dia apa?
3 perkataan kan. Aku nak kahwin. Aku nak kahwin. Aku nak kahwin. Kita tak nafi ada manfaat dia, tetapi sehingga menyebabkan tak boleh nak kahwin kalau tak terus-terus menjadi masalah. Sepatutnya ada perubahan untuk menyelesaikan masalah kita. Dia tahu berdosa tapi saya tahu, anehnya saya tahu zina itu dilarang agama, tapi tak sedikit pun menyesal. Ujung-ujung bla 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 bla, apa pandangan ustaz? Tak ada nak pandang lah benda dah berlaku lah. Kita sedih. Sebab tu saya sebut tadi, kita nak perubahan agama ni bukan form, tapi substance. Bukan rupa dan paras dia. Bukan kita tengok, bukan main lagi dia tutup aurat dan sebagainya, tapi berterus. Ataupun dia tutup aurat dia dalam kelas, keluar je pagar, habis hilang. Atau macam yang saya sebut tadi, kita naik satu kapal terbang, ramai yang nampak mata. Landingnya ke LIA, pasal apa jadi blond semua? Kita tak nak agama yang seperti itu. Itu bukan substance. Itu form saja. Bukanlah saya kata jangan apa kita kena buka aurat, tidak. Kalau dia tutup aurat, biar tutup kerana iman dia, kerana kefahaman dia, kerana dia takut kepada Allah, bukan kerana orang lain yang suruh dia. Ya, masalah sosial. Ya. Abu Jahal dulu pun tak buat macam ni. Tapi yang kita ada akibat sistem kita sendiri, akibat kefahaman kita sendiri, akibat masyarakat kita sendiri. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala beri janji kepada kita, orang yang Allah akan bagi kekuasaan kepada di atas muka bumi ini, ialah mereka yang bukan hanya tertindas, tetapi mereka mesti beriman dan beramal saleh. Pasal apa Bani Israel itu boleh dikuasai oleh Fir'aun? Apakah dia orang minoriti? Tak, dia orang majoriti. Dia oranglah yang jadi hamba Fir'aun untuk buat piramid. Pasal apa dia tak melawan? Apakah Fir'aun terlalu kuat? Pun tidak. Tapi sebab mereka rasa yang boleh merintah tu Fir'aun. Mereka hanya pengikut. Nabi Musa kata kita balik ke Palestin dan kita boleh membentuk sebuah kerajaan. Apa mereka kata? Kamu balik dulu. Bila kamu dapat pemerintahan, kami datang. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Bila Nabi Musa kata Allah suruh kita masuk ke Palestin, bila kita masuk je, kauman Jabbarin itu, penguasa yang ada di Palestin itu, iaitu orang Arab waktu itu yang sesat. Penduduk asal Palestin orang Arab yang sesat lah. Mereka tak dapat petunjuk. Tapi kaum Nabi Musa, Bani Israel lah kaum yang dapat petunjuk. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, masuk je ke situ, mereka akan keluar. Nabi Musa ajak Bani Israel ini, kita perang, kita masuk sana. Allah dah janji, kalau masuk kita menang. Apa mereka kata? Izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu wahai Musa, bawa Tuhanmu sekali. Mu berdua pergi berperang. Kami tunggu. Nanti kalau kamu menang, kami datang. Ini minda terjajah semua ni. Minda terjajah. Sebab itu Fir'aun menguasai Bani Israel. Baik. Syarat berjaya tak ada lain, ikut aturan sunnah Allah. Siapa ada kekuatan, dia berjaya. Siapa tak ada kekuatan, habis. Habis. Iradah pelaksanaan. Ada kehendak ke tidak? Dan iradah ni kalau kita nak terjemah, pada saya perkataan yang lebih tepat ialah determination. Dia nak buat, betul-betul nak buat. Bukan saja-saja nak buat. Dan bila orang betul-betul ada nak buat ni, memang adalah kos yang perlu dia bayar. Letihnya, sakitnya, susahnya. Tetapi bila orang tu dah berjaya, dia dah lupa letih, dia dah lupa susah, dia dah lupa segala kesulitan. Saya nak ambil apa? MBBS kan? Cukup ke sekadar tu? Tak cukup. Itu baru sijil tadika bagi seorang doktor. Belum ada apa-apa lagi. Saya ada kawan pakar bedah di IJN, dah jantung. Setiap hari dia akan tengok sekurang-kurangnya 5 jantung orang. Kalau tak tengok satu hari jantung orang, dia rasa blur.
Itu dah bukan mabuk darah, mabuk jantung. Ya. Saya ingat hebat dah. Ya. Sebab apa dia ada, apa nama ni, bahasa Arab dia panggil zamalah. Apa dia panggil? Bahasa Melayu. Yang dia macam dia join, apa nama ni, pusat pembedahan tempat lain. Ada 3. So hebat kawan aku ni. Sekali waktu ayahanda saya sakit jantung, saya minta dia bantuan kepada doktor di Kuching lah, pakar bedah. Saya sebut nama senang cerita lah, Dr. Sim. Dia terkenal di seluruh Asia Tenggara. Hebat, kerajaan Sarawak bawa dia balik. Dia orang sibuk. Baru ni dia masuk pilihan raya, dia kalah. Bila Dr. Sim hantar email kat saya hitung dia punya selepas yang sijil pakar tu. Yang kawan saya dekat IJN tu yang saya anggap cukup hebat tu 3 je. Dr. Sim ada 14. Ya. Macam mana dia orang dapat? Kerja keras berterusan sepanjang masa. Baru dia dapat menempur nama dan boleh buat benda-benda yang besar. Ya. Dan apakah dia dapat percuma? Tak. Dia kena membayar dengan kehidupan, masa, tenaga, ya, untuk dapat itu semua. Ya. Sebab itu kita lihat Nabi SAW berjuang selama 25 tahun. Bukan tempoh yang singkat. Permulaan perjuangan umur 40 tahun. Membina negara Madinah umur berapa? 53 tahun. Kalau orang kita umur 53 ni, alah pakcik dah, letih lah, nak encik. Tidak, ya. Jadi inilah kita lihat, ya. Umat Islam dia mesti bermula daripada perkara yang seperti ini. Ya. Kita manusia makhluk paling mulia, ya, tapi nak jadi insan yang mulia, objektif hala tuju kehidupan kita mesti jelas. Ya. Apa hala tuju hidup kita? Ya. Kita menghadap ini wajah wajah. Ya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa kita kejar semua yang saya sebut tadi, sijil, kemahiran dan sebagainya? Matlamat dia satu je, untuk dapat redha Allah. Memang orang kata kau ni gila kerja, kau ni gila sijil, kau gila pangkat. Betul, memang gila. Sebab melalui kegilaan itu kita harap kita dapat keredaan Allah SWT. Dalam dunia ini, kalau tak ada sekeping tu ataupun berkeping-keping tu, tak ada siapa pandang. Kalau tak ada kelulusan, tak ada siapa pandang. Tak ada kemahiran, tak ada siapa pandang. Cakaplah, saya ni keturunan Raja Suran daripada Montar Lembu tau. Tak ada siapa peduli. Ya? Dunia yang bergantung kepada kemahiran manusia. Punca kehinaan tak ada lain, lupa tujuan hidup. Ya? Sumpah kita sebagai hamba Allah untuk menegakkan Islam. Lalai daripada tugasan kita. Ya? Kita lupa jihad itu dia berada dalam pelbagai bentuk kehidupan. Ya? Baik, ya, saya ingat saya tak perlu sebut benda ni. Suri tauladan kita. Ya, selalu kita dengar sejarahnya. Ya. Tapi sejarah orang-orang yang hebat, mereka menyumbang mengikut kemampuan pada masa dan zaman mereka. Ya. Orang yang syahid pertama dalam Islam, siapa dia? Ya, Sumayyah, bunda kepada Ammar. Mereka adalah orang-orang miskin di Makkah. Ya. Apa je dia punya sumbangan sehingga dia diingati? Kerana dia mempertahankan syahadah dia. Itu je. Tapi kita bayangkan kalau kita duduk pada zaman dia, mampu tak kita buat? Ya. Ammar sendiri tak sanggup. Bila dia ada ancam bunuh oleh tuan dia, dia mengeluarkan kalimah kufur. Baru dia tidak disiksa. Sehingga dia jumpa Nabi Rasulullah, aku dah sebut kalimah kufur. Turun ayat Al-Quran kata dimaafkan selagi mana hati dia masih beriman. Mak dia gugur syahid, bapa dia juga gugur syahid. Ya. Abdullah bin Amr As-Sulami, bapa kepada Jabir bin Abdullah. Ya. Dalam perang Uhud. Ya. Dia dah ikut Nabi lama. Antara sahabat yang awal. Ya. Dia kata kepada anak dia Jabir. Jabir waktu tu umur belasan tahun. Dia kata, wahai Jabir,
aku rasa aku akan gugur dalam peperangan, akan mati dalam perang. Sahabat Nabi, Allah bagi karamah kemuliaan kepada mereka. Dan aku berwasiat kepadamu untuk menjaga adik-adik perempuanmu. Subhanallah. Dalam bapak dia muda lagi. Pertama bapak dia pesan, adik perempuanmu ramai, kalau aku mati kau jaga. Dan aku meninggalkan banyak hutang, kau selesaikan hutang bapakmu. Hebat, ya. Jadi Jabir rasa sedih. Dan Allah takdirkan apa yang disebut oleh Abdullah bin Amr itu benar. Dia gugur syahid dalam perang Uhud. Ya. Apa yang Jabir bin Abdullah boleh buat? Dia tengok jenazah bapak dia menangis. Ya. Tapi dia faham bapak dia ada matlamat hidup. Ya. Dia nak buat sesuatu yang besar dalam kehidupan dia. Nabi datang, Nabi pujuk Jabir. Jabir ni semua kita, bila kita baca hadis kan banyak hadis dari Jabir bin Abdullah. Jadi Nabi kata, wahai Jabir, ya, tidak ada seorang manusia yang Allah berkata-kata kepadanya, ya, tanpa menggunakan hijab kecuali dengan bapa. Ya. Nabi kata, Jabir menghadap Allah apabila dia sudah gugur syahid. Allah panggil dia berhadapan. Subhanallah. Ya. Artinya Nabi sebut makhluk lain tak pernah dapat kelebihan seperti itu kecuali bapa dia. Ya. Berhadapan dengan Allah. Allah tanya kepada bapa kamu, wahai Abdullah, benarkah janji aku? Dia kata, benar ya Allah janji. Allah Ta'ala kata, mintalah apa yang kamu nak, aku akan bagi. Ya, kata Abdullah As-Sulami, ya Allah, ya, kembalikan aku ke dunia, ya, agar aku dapat berjihad pada jalanmu dan aku mati balik. Kemudian kau hidupkan aku balik, aku jihad lagi pada jalanmu. Sebab dia rasa itu benda besar yang dia boleh buat dalam hidup dia. Allah Ta'ala kata, ya, ketentuan aku sudah menentukan yang mati itu takkan hidup balik. Jadi Nabi kata, Abdullah bertanya kepada Tuhan dia, kalau begitu ya Allah, macam mana aku nak beritahu kepada yang belum gugur syahid? Allah Ta'ala kata, aku akan beritahu kepada mereka. Itu Nabi bacakan wahyu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshirun. Ya, ayat itu panjang. Ya. Jangan kamu sangka orang yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup, dapat rezeki di sisi Allah. Mereka gembira dengan apa yang Allah bagi kepada mereka. Dan mereka mustabsyirin. Mereka nak Allah beritahu khabar gembira kepada mustabsyirin bil ladzina lam yalhaqu bihim, dengan orang yang belum lagi gugur syahid sebelum mereka. Jabir bila dengar macam tu, tak boleh kata apa lah. Sebab bapa dia dah buat benda yang besar dalam kehidupan dia. Nabi tegur Jabir, jangan menangis. Ya, kerana sesungguhnya jenazah bapa kamu dipayungi oleh para malaikat. Sebab bila dia menangis, payung itu terbuka. Ya, bila dia tak menangis, malaikat itu memayungi jenazah bapa dia. Anas bin An-Nadir radhiyallahu anhu dalam perang Uhud juga. Ya, zaman dulu perang tak sama kan. Dulu perang dia pakai rotation kan. Seorang perang berapa jam dah letih, masuk balik ganti yang lain. Jangan pula yang kata ini perang ikut sunnah Nabi macam ni. Perang pun tak ada sunnah. Perang tu atas kebijaksanaan dan kepandaian siapa nak menang. Okay? Jadi Anas bin An-Nadir ni, bila dia sampai giliran untuk berehat, dia pun berehat. Maka dibagilah portion makanan untuk dia. Apa portion dia? Segenggam kurma je. Subhanallah. Kita kalau pergi perang hijau tu tobat nak pergi, dalam gaji tak bayar, pergi sendiri. Ya, lepas tu untuk makanan segenggam tamar. Sambil dia makan tamar, dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku mati kat sana tu dalam perang tu apa aku dapat?
Dia kata kamu dapat syurga. Ya. Tamar yang dalam tangan tu dia campak. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak nak berapa biji tamar ni melambatkan aku masuk syurga. Nabi terkejut. Dia terus masuk balik medan perang. Ya. Nabi suruh Sa'ad kejar dia. Nabi kata suruh dia berehat. Ya. Sa'ad kejar dia. Ya. Sa'ad kata balik. Nabi suruh kamu balik. Anas menjawab, Anas bin An-Nadir kata, wahai Sa'ad, ya, sampaikan salam aku kepada Nabi. Sesungguhnya aku cium bau syurga daripada balik gunung Uhud. Sebab apa? Dia orang berfikir benda besar. Dia nak benda besar dalam hidup dia. Ya? Kalau mati pun biar mati kerana benda yang besar dan benda yang hebat. Sebab tu mereka berjaya. Mereka boleh ubah dunia. Sebab dia tengok benda yang besar. Khubayb bin Adi, mungkin sebahagian daripada kita pernah dengar sejarah. Nabi hantar beberapa sahabat jadi perisik ke Mekah, nak tahu keadaan orang Mekah. Tiba-tiba dia dengan beberapa sahabat ni kena tangkap. Ya, kena tangkap. Urusan agama, urusan negara. Ya, sebahagian yang dilepas, sebahagian yang dibunuh, tapi Khubayb ni dipenjara. Orang Mekah ni dendam dengan Khubayb sebab Khubayb dah membunuh beberapa orang Mekah dalam perang Badar dan perang Uhud. Jadi dia nak balas dendam. Ya. Maka mereka penjarakan dia bawah tanah. Ya. Dan akhlak sebagai seorang Muslim, dia tak akan bermusuh dengan orang yang bukan musuh kepada dia. Kita tengok satu hari Khubayb duduk dalam penjara tu, ikatan tangan jari tu terbuka. Dia orang pun heran, macam mana dia buka tapi tak lari. Ada hari dia orang tengok memang dia bergaris. Ya? Satu hari, tak apa ke hajat dia, dia minta pinjam pisau. Orang bagi lah kan. Ya? Dia dalam keadaan bergaris. Tiba-tiba anak tuan rumah tu duduk dengan dia. Dia tak buat apa pun kat budak tu. Tuan rumah risau, ini dah musuh, dah pegang pisau, dia patut bunuh budak tu. Dia tak buat apa, dia lepas. Dan orang Quraisy pun hairan tengok. Dia boleh makan anggur pada musim yang bukan ada anggur. Ini mereka setelah itu sebahagiannya masuk Islam menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Ya. Bila berlaku keadaan seperti ini, ya. Setengah riwayat menyatakan bahawa setelah itu dia dibunuh oleh orang-orang musyrikin Mekah. Ya. Dan dia berdoa apabila dia nak dibunuh, ya Rasulullah, beritahukan berdoa kepada Allah, ya Allah, beritahukan Rasulullah di manakah jenazah aku. Allah kabulkan doa dia. Ya. Setelah dia dibunuh itu, orang musyrikin cari mayat dia, tak jumpa. Ya. Sehingga orang Islam datang, Nabi beritahu, carilah jenazah sahabat kamu di tempat sekian-sekian, mereka jumpa. Baik, perang Nahrawan, antara perang besar yang menjatuhkan kerajaan Parsi. Umar ni subhanallah, dia meraihkan orang-orang tentera dia. Ya, dia minta panglima sendiri melaporkan siapa gugur syahid. Ya, maka panglima pun sebut si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan. Ramai yang gugur syahid. Beribu. Ya, bila dah dibaca nama seorang ni, rupanya ramai yang datang tu tak tahu nama. Ya, yang seorang ni aku tak tahu nama, yang seorang ni aku tak tahu nama, yang seorang ni aku tak tahu nama. Umar kata, tak apa, kita tak tahu nama mereka, tetapi Allah tahu dengan nama mereka. Ya. Jadi generasi awal Islam, dalam kepala dia fikir dia nak buat benda yang besar untuk agama dia. Ya. Kalau umat tahu, alhamdulillah. Umat tak tahu pun sekurang-kurangnya yang di atas langit itu tahu dan kenal dengan sumbangan dia. Ya. Sebab itulah kita lihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hubungan dengan Nabi itu hubungan yang amat kuat. Ya. Apa saja yang Nabi tinggalkan kepada kita, tanggungjawab kita lah untuk menerus dan mengembangkannya. Ya. Tidak sempurna iman kamu sehingga aku lebih dikasihi daripada bapa, anak dan manusia seluruhnya. Abu Sufyan sewaktu dia sebelum Islam, dia ditanya oleh Hercules sewaktu dia pergi ke kawasan selatan Syria.
Kulis datang ke tempat itu pada waktu itu. Dia tanya, ialah macam mana pelakuan sahabat-sahabat Muhammad. Kata Abu Sufyan, aku tak pernah lihat pelakuan yang sama seperti pelakuan para sahabat Muhammad pada Muhammad. Mereka amat memuliakan Nabi. Bukan hanya memulia, mereka memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Ya, kita disuruh selawat banyak kepada Nabi. Tapi kalau selawat banyak tak diterjemahkan pada mengangkat martabat orang Islam, selawat itu hanya tinggal selawat sahaja. Ya. Baik, macam mana kita nak cuba ulang formula yang sama? Tak ada formula lain. Pertama, positif. Think positif. Ya, yakin kepada Allah. Bila dah usaha, Allah pasti bantu. Itu hukum alam. Dan itu sunnatullah. Ya, tak ada orang berjaya yang tak berusaha. Macam mana kau boleh dapat first class? Aku tak sengaja lah boleh dapat. Tak sengaja dapat. Bersungguh-sungguh. Jaga persaudaraan, ihsan, kemudian izzah. Rasa kemuliaan sebagai seorang Muslim. Apa itu positif? Manusia semuanya berjaya bermula daripada sikap positif. Kalau kita lihat, apa namanya, orang buta kan. Jangan kita tengok orang buta ni sengsara. Kerja macam-macam dia buat. Nombor bas pun dia ingat. Padahal dia tak nampak pun. Tapi sebab dia positif. Jadi kalau yang tak buta ni tak boleh buat apa, payahlah kita. Yang kudu, banyak dah kita tengok, orang-orang yang cacat tapi Allah bagi semangat kepada mereka berjaya. Positif bagaimana? Positif Nabi sebut, orang yang menghidupkan sunnah Nabi, artinya ajaran Nabi pada akhir zaman, setara dengan ganjaran 50 orang sahabat. Subhanallah. Nabi pernah sebut satu hari waktu Nabi menziarahi Baqi' di hadapan para sahabat, kata Nabi, aku merindui saudara-saudara aku. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami kan saudara kamu. Besar pula nak rindu-rindu kan, ada dekat. Nabi kata, kamu adalah sahabat-sahabat aku. Adapun saudara-saudara aku ialah umat aku yang tidak pernah melihat aku, tetapi mereka mencintai aku dan menghidupkan sunnah ajaran aku. Kita tak pernah tengok baginda, kita kasih kepada baginda, dan kita perjuangkan apa yang dibawa oleh baginda. Nabi kata ini saudara-saudara. Baik. Kalau kita lihat benda positif, mukmin keluarga Fir'aun sebagai contoh. Itu cerita panjang. Okey, mukmin surah Yasin. Cuba tengok surah Yasin sikit. Kita nak ambil pukul berapa ni? Okey, tengok ayat. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum. Betul. Okey, tiba-tiba datang seorang lelaki dari hujung kampung sambil berlari-lari. Dia berkata, wahai kaumku, ikutlah para rasul. Siapa lelaki itu? Tak tahu siapa lelaki itu. Rajulun. Tak tahu siapa lelaki itu. Tengah ulama tafsir, Imam Ibn Katsir sebut, dia dipanggil Habibun Najjar. Tapi bukan nama betul juga. Habib si tukang kayu. Tak tahu siapa nama dia. Tapi sebelum daripada itu, kita tengok 4-5 ayat sebelum daripada itu. Apa 4-5 ayat sebelum daripada itu? Iz arsalna ilaihi musnaini
fakazzabuhuma fa'azzaznahu bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Betul Ingatlah ketika kami menghantar ke suatu kampung, dua orang rasul, subhanallah. Teruk betul Bani Israel waktu itu Satu kampung Nabi hantar dua rasul. Ini utusan Nabi Isa, kata Imam Ibn Katsir. Tak cukup dua tu, hantar yang tiga. Kampung tu setengah ulama tafsir kata Antioquia. Antioquia ni pun ada 45 tempat dalam peta dunia ni. Semua mengaku Antioquia Sama macam tempat Ashabul Kahfi ada 45 tempat. Sebab tu sejarah ni tak sebut. Quran tak sebut. Tempat itu tidak penting. Nama lelaki itu tak penting. Form itu tak penting. Yang penting ialah substance. Apa cerita dia? Diutuskan dua orang rasul ke satu kampung. Tak berjaya dua rasul. Hantar lagi yang ketiga. Bila dah hantar yang ketiga, orang kampung tu dah tak boleh nak tolak dah. Akhirnya apa mereka tuduh? Tuduhan yang tetap akan berulang kali sepanjang masa kepada orang yang bawa benda yang baik. Apa kata Rendra tadi? Kenapa? Niat baik Tak apalah, lepas ni lah aku nak baca sahaja. Okey. Apa yang berlaku ialah bila orang kampung tu nak tolak mereka, apa mereka kata? Inna tatayyarna bikum. Bahasa kita senangnya, korang ni bawa sial ke kampung kami. Inna tatayyarna bikum. La illam tantahu, kalau kamu tak berhenti, lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim. Kami akan kejam kamu, kami akan siksakan pedih kepada kamu. Apa para rasul boleh buat? Tak boleh buat apa-apa. Orang nak belasah dia, apa dia boleh buat? Tak boleh buat apa-apa. Dia orang 3 orang je berdakwah ke kampung orang nak belasah dia. Tak boleh nak buat apa. Tapi Allah dah janji kepada orang yang buat kerja agama Allah, Allah akan bantu. Macam mana bentuk, itu bukan hak kita nak bentuk-bentuk. Ya Allah, kalau aku kena macam ni, kau tolong ni Kalau aku kena macam ni, kau tolong ni Tak. Hak dia nak bantu bagaimana. Dan dia akan membantu dalam bentuk manusia tak tahu bagaimana bentuk bantuan itu. Tiba-tiba dalam keadaan mereka nak bunuh para rasul itu, datang ayat wajah amin aqsal Madinah. Tiba-tiba telah datang dari Aqsal Madinah, hujung kampung. Zaman tu orang duduk hujung kampung ni, orang apa? Orang lekeh. Orang lekeh. Sekarang ni duduk hujung kampung, hebat kan? Standar besar hujung kampung. Lepas tu saya sebut zaman tu berubah. Zaman tu siapa duduk hujung kampung ni yang kasta rendah, paria, tak boleh campur dengan orang bandar, orang di tengah pasar. Jadi Allah datangkan bantuan itu dalam bentuk seorang lelaki yang lekeh, yang tak siapa tahu dia. Sehingga sebagai ulama tafsir kata kerja dia ialah tukang kayu, kerja buruk. Kasta pun rendah. Tiba-tiba yang mamat, yang hina-dina ni, apa dia kata kepada kaum dia? Tak banyak cerita. Dia kata apa? Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah para nabi. Kau tak siapa-siapa, bukan ada jawatan, bukan ada harta, bukan ada nama, bukan hartawan, bukan bangsawan, bukan angkasawan lagi lah kan. Lepas itu, tanpa memberi masa untuk kaum dia berfikir, dia berhujah. Apa dia kata lepas tu? Ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang bawa petunjuk dan dia tak minta apa-apa upah daripada kau. Terkejut dia orang. Kali kedua. Seterusnya apa lagi?
wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapalah aku tak boleh menyembah? Ini kaedah debat sebenarnya. Dia tak kata kenapa kamu tak sembah. Kalau kata kamu tak sembah, dia luku kepala kawan tu. Kau kata kat aku Tapi dia kata kepada diri dia dengan tujuan memahamkan orang biasa. Kenapalah aku tak sembah Tuhan yang telah menciptakan aku, dan besok aku mati, aku jumpa dia balik. Step yang ketiga. Step yang keempat, apa dia kata? Ya. Wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Dia bagi sifat Tuhan yang cukup. A'attakhidhu, ada ke patut dia kata aku cari Tuhan yang lain daripada dia, yang sekiranya Tuhan ini Ar-Rahman ini nak bagi mudarat kepada aku, ya, tak ada siapa boleh selamatkan aku. Artinya dia tak kata Tuhan-Tuhan sana itu tak guna, ya. Dia kata kalau Tuhan yang ni marah ke aku, tak ada siapa boleh selamatkan aku, ya. Lepas tu apa berlaku? Ya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Baru dia kata sesungguhnya aku dah ikut para nabi ini, maka dengarkanlah. So apa jadi? 5 perkara disebut. Dan 5 ni mendatangkan kemarahan besar kepada penduduk Antakya. Pertama dia kata, wahai kaumku, ikutlah dia orang ni. Ya? Lepas tu dia kata, kenapa kita tak ikut orang yang bawa petunjuk kepada kita? Kemudian dia kata, adakah patut aku tak sembah Tuhan yang menciptakan aku? Ya? Lepas tu dia kata, Tuhan yang, ya, kalau Tuhan ni kalau kita tak sembah, kalau dia datang mudarat kepada kita, tak ada siapa boleh selamatkan kita. Baru kelima dia sebut, aku beriman kepada Tuhan. Tiba-tiba datang ayat. Apa ayat tu? Ya, qila khulil jannah. Pasal apa tiba-tiba ke situ, ya? Kaum dia tadi, bila dia orang nak rejam 3 rasul tu, tiba-tiba tengok ada orang dalam dah kacau dah. Ya, 3 ni orang luar. Dia orang tinggalkan 3 tu. Dia orang menghadap Habibun Najjar. Apa yang berlaku? Quran tak cerita. Pasal apa Quran tak cerita? Tiba-tiba qila khulil jannah. Malaikat berkata kepada dia, sila masuk syurga. Ya. Kaum dia bila dengar dia macam tu, mereka bunuh Habibun Najjar. Sebab tu Quran censored 18 SG tu. Ya. Mereka pijak perut dia sehingga pecah, ya. Mereka pijak kepala dia sehingga pecah, ya. Ulama tafsir sebut, ya, Allah cabut nyawa dia sebelum jasad dia disentuh oleh orang kafir, ya. Sebab itu malaikat kata kepada dia, qila khulil jannah, sila masuk syurga. Okey, biasa. Lepas tu apa ayat dia? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bila malaikat suruh dia masuk syurga, jiwa dia masih kat dunia. Dia kata, alangkah baiknya kaum aku tahu aku duduk kat mana sekarang ni. Ya. Sepatutnya dia kata, peduli apa dia orang duduk kat dunia nak masuk neraka, aku dah masuk syurga dah. Jiwa mukmin tidak begitu. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kerana Tuhan aku mengampunkan aku dan memasukkan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Dia berfikir positif. Maksudnya dia ikut para rasul tu baru sekejap je. Mungkin dia hanya melintas dalam bandar, dalam kampung tu, dia dengar dan dia mendapat hidayah. Dan bila dia tengok para rasul tu nak dibunuh, tanggungjawab dia membantu. Ya? Dan Allah takdirkan kerana bantuan seperti itu yang sedikit saja. Bukan dia boleh lawan kaum dia, janganlah belasah Nabi. Tak.
Dia akan suruh kaum dia berfikir. Ya? Dan Allah bagi ganjarannya besar kepada dia. Ya? Yang lain tu saya tak nak cerita, lagi panjang cerita itu. Kita nak ambil pukul berapa tak ada yang jawab. Nak tengok satu lagi, kurang hut-hut, nak tengok? Boleh? Cuba buka surah An-Naml. Surah Semut. Tuan rumah expired sewa rumah ni. Pukul berapa Dia open list. Tengok ayat 18. Surah An-Naml. Ya? Okey, apa kata ayat 18 tu? Ya. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu. Okey, bukan ayat 18, sorry. Ayat 20. Okey. Ayat 20. Ya. Wa tafaqqadat tayra faqala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin. Ya. Lalu dia pun memeriksa burung-burung itu. Lalu Sulaiman berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Atau dia termasuk orang-orang yang konten? Apa maksud ayatnya? Maksudnya Nabi Sulaiman ni dia selalu bermesyuarat dengan pegawai-pegawai dia. Dia ada mesyuarat dengan manusia, dia ada mesyuarat dengan jin, dia ada mesyuarat dengan binatang-binatang, dan dia ada mesyuarat dengan burung-burung. Yang lagi sedapnya tu, dia lah pengusi mesyuarat, dia juga ambil kehadiran orang yang datang mesyuarat. Jadi saya kata siapa yang ada, setiap orang datang kan. Nabi Sulaiman dah, dia meeting dia sendiri ambil kehadiran. Dan kemudian hud-hud ni tak hadir pada hari itu. Ya, wa tafaqqadat tayr. Tafaqqud ni macam pemeriksaan barisan lah. Tentera dia cek kan, siapa yang datang, siapa tak datang. Dia sendiri pergi cek. Ya. Lalu dia kata, Maliya la aral hudhud. Kenapa aku tak tengok ada hudhud? Hudhud tu burung apa? Tak tahu burung apa. Burung hudhud lah. Ada kata belatuk lah, ada kata isu, kita pun tak tahu. Ya. Okey. Bila dia tak hadir, apa kata Nabi Sulaiman? La u'azibannahu azaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Tak hadir sekali mesyuarat je. Hantar surat Nabi Sulaiman. Artinya dia bagi suruh orang bagi tahulah. Ya, aku akan mengazabkan dia dengan azab yang pedih sebab dia konten mesyuarat. Kalau tak pun aku akan sembelihkan dia. Subhanallah. Ya. Ataupun kata Nabi Sulaiman, ya, ataupun dia kena datang kepadaku dengan alasan yang paling kukuh. Show cause later lah. Kena jawab dalam masa 1 hari. Bukan 3 bulan. Ya. Fama kasa ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Baik, apa sebenarnya telah berlaku kepada hudhud? Hudhud dia bukan ponteng. Hudhud ini tugas dia menjadi perisik kepada Nabi Sulaiman. Sebab dia boleh terbang tinggi dan dia boleh terbang jauh. Kerajaan Sulaiman itu ada di mana? Ada di Palestin.
Tak apa jadi pada Hud hari itu, dia terbang sampai ke Yaman. Berapa jauh terbang tu. Ini bukan saja-saja terbang kerja. Ya. Jadi bila dia sampai ke Yaman, lepas ni kita tengok dia cerita ya. Dia sampai di Yaman, dia tengok kerajaan Sabah. Bila dia tengok kerajaan Sabah tu, dan sesuatu menyakitkan hati dia tengok, iaitu mereka menyembah matahari. Bila dia tengok dia, tak boleh menyembah matahari ni, tak betul. Okey, dia tak terus balik. Dia pun buat siasatan. Dia pergi tengok gudang tentera, dia pergi tengok gudang makanan, dia masuk dalam istana. Bahkan dia masuk lagi, menyusup dalam istana, sehingga dia nampak singgah sana. Singgah sana siapa? Apa nama dia? Balqis. Ratu Sabah lah, senang cerita. Ya, Ratu Sabah. Siapa bagi nama dia Balqis? Tak tahu kan? Ya, okey. Jadi bila dia dah dapat segala maklumat yang detail ni, dia terus balik. Dan dia tahu Sulaiman marah kat dia, sebab dia tak datang mesyuarat tu tadi. Ya, apa yang dia buat? Sebelum Sulaiman panggil, dia pergi jumpa dulu. Macam itulah kalau kita ada masalah ke orang, jangan sampai dia warning baru kita nak datang. Sebelum dia warning, jemput. Itu yang ayat berikutnya dia kata, "Fama kasa ghayra ba'idin." Tak lama selepas itu, ya, Hud datang menghadap Sulaiman. Dia kata, "Ahattu bima lam tuhit bihi." Aku ada satu maklumat yang kamu tak tahu. Sulaiman, apa yang Sulaiman tak tahu? Sulaiman Nabi, Rasul, dapat wahyu dari langit. Ya, tentera dia dari kalangan manusia dan jin. Apa maklumat yang dia tak tahu? Jadi, ini kaedah negotiate kan? Dia kena belagak lebih. Aku malam tuhib. Ya, wahai Nabi Sulaiman, aku lebih tahu daripada kamu perkara yang kamu tak tahu. Dan aku baru datang daripada Sabah membawa berita yang cukup meyakinkan. Bina bain yakin. Maklumat yang meyakinkan, maklumat yang tepat. Ya. Kalau berasa nak berhenti, bagi tahu okay. Dia pun buat laporan. Dia kata apa? Inni wajadtu mra'atan tamlikuhu wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sebab tu saya sebut tadi, dia bila dapat maklumat, ambil detail. Bukan rasa-rasa je, bukan agak-agak je. Dan dia masuk tu bukan mudah. Ya, Sabah dikawal hebat. Silap-silap dia kena tangkap, dah kena goreng dah kan. Tapi sebab dia amat berhati-hati. Dia kata, "Inni wajadtu." Sesungguhnya aku dapati di Sabah itu seorang wanita memerintah mereka. Ya. Dan dia memiliki segala-galanya. Ya. Di samping, tak perlu lah dia sebut segala-galanya itu, lengkap kelengkapan sebuah negara. Dan nak bagi Sulaiman rasa lagi jelek, dia kata, "Walaha arsyun azim." Dan raja tu ada singgasana yang besar. Sebab Sulaiman raja yang besar, tak patut ya. Ya. Wajadtuha, baru dia masuk kepada kemuncak dia. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Dan aku dapati dia dan kaumnya menyembah kepada matahari selain daripada Allah. Artinya mereka itu syirik. Ya, baik. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Mereka sudah dikuasai oleh syaitan dalam perbuatan mereka itu. Fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Subhanallah. Burung ni punya marah kepada orang syirik. Dia kata bukan hanya mereka dikuasai oleh syaitan, mereka terhalang daripada jalan yang benar dan mereka tak dapat petunjuk. Panjang lebar pun ada bersyarat. Okay. Kemudian dia sebut Allah yasjudu lillah. Kenapa dia marah sangat?
Allah takdirkan sebutan Hud ini menyebabkan kita disunatkan sujud selepas itu. Ya, sujud sajadah. Dia kata, kenapalah mereka tak sujud kepada Allah? Ya. Kenapa Hud taat sangat kepada Allah? Kita tengok ya. Allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard. Tuhan yang mengeluarkan apa dia tu? Biji-bijian kan? Al-khab'u. Dialah yang mengeluarkan biji-bijian di langit dan di bumi. Ya. Ya. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi. Ya, dia terjemahan di pasal apa dia tak secara yang jelas ya. Itulah kadang-kadang bahasa Melayu ni. Ya. Al-khab'a tu ialah biji-bijian. Pasal apa dia sebut biji-bijian? Ya. Kenapa mereka tidak menyembah Allah Tuhan yang mengeluarkan biji-bijian di langit dan di bumi? Sebab Hud tahu itu je makanan dia. Burung makan apa? Dia makan nasi. Dia makan zaripap. Tapi kerana dia tahu itulah rezeki kurniaan Allah yang Allah kurniakan untuk dia, itu boleh menyebabkan dia tunduk kepada Allah Subhanahu. Kita manusia ni apa yang kita tak makan? Semua kita makan kan? Tai itik kita makan. Apa lagi kita makan kan? Benda puteri berendam kita makan, badak berendam kita makan. Tak cukup dengan apa ni, cucur udang, cucur badak kita makan. Cucur badak yang tak ada badak kat dalam dia. Jadi apa lagi dia kata, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ya, Allah la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Ya, dialah Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan dia. Dialah yang memiliki aras yang agung. Jadi positifnya burung Hud. Dia menyumbang pada perkara yang besar, bukan menyumbang benda yang kecil besar. Apa kesan daripada itu? Saya tak nak baca lagi, panjang cerita lepas itu. Tapi saya nak bagi kesimpulan dia. Iaitu, setelah Sulaiman mendengar seperti itu, ya, Sulaiman pun menyelidik. Bukan dia terima bulat-bulat. Dia menyelidik apa yang disebutkan oleh Hud. Ya, Sulaiman pun memanggil menteri-menteri dia bermesyuarat. Sulaiman kata, aku dapat maklumat ada seorang raja di sebelah selatan. Sekian. Siapakah di kalangan kamu ini yang mampu untuk membawa singgah sana dia ke sini? Ya. Maka berkatalah, ada ayat lain nanti boleh cari ya? Maka berkatalah jin, ya, aku akan membawakan singgah sana itu sebelum kamu bangun daripada tempat kamu duduk. Ya. Qala Ifrit, disebut nama dia Ifrit lagi. Ya. Kemudian seorang lelaki yang soleh, adalah orang bagi nama dia, saya pun dah lupa siapa nama dia. Ya. Tapi dalam Quran tak sebut nama dia. Berkatalah lelaki ini, aku akan membawakan singgah sana itu sebelum, lebih cepat daripada bangun apa? Sebelum mata kamu berkelip. Jam tu juga singgah sana itu datang. Ya. Sulaiman setelah itu dia tulis surat kepada Balqis. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesungguhnya ini surat daripada Sulaiman. Sesungguhnya ayat surat ini bismillahirrahmanirrahim. Datanglah kepada aku ataupun aku datang menyerang kamu. Balqis pun bermesyuarat. Kisah Balqis ini juga dah dijadikan hujah oleh sebagian ulama. Wanita boleh jadi presiden, boleh jadi Perdana Menteri, boleh jadi ketua negara. Sebab Quran puji Balqis. Ya, tapi Balqis bukan calang-calang orang. Dia terima surat Sulaiman tu, dia bermesyuarat dengan menteri-menteri dia. Menteri-menteri dia kata apa? Kita kuat, mana kita boleh menyerang? Balqis kata tak. Seorang raja bila dia menyerang satu negeri, dia tak akan meninggalkan satu perkara.
Balqis kata tak apa, aku datang kepada dia. Jadi Ratu Sabah ni pun pergi kepada Sulaiman. Sulaiman pun tahu. Ya, sebelum mereka datang tu, bila terima surat tu Balqis dah hantar hadiah banyak dah. Sulaiman suruh hantar balik, aku tak nak benda ni. Akhirnya Balqis datang sini. Bila dia datang, Sulaiman pun membina istana kaca, As-Sarh. Sampai sekarang orang tak jumpa di mana istana kaca tu. Ya, maka Balqis pun datang menghadap Sulaiman. Ya, bila dia tengok istana kaca tu, dia takutlah kena air kan, sebab bawah istana kaca itu air. Maka dia menyingkap kainnya. Pasal apa dia singkap kain? Takut basah. Tapi Israeliat ada lagi cerita yang tak senonoh terhadap para Nabi. Dia kata pasal apa Sulaiman nak suruh Balqis singkap kaki. Gatal betul kan? Nak menghina para Nabi sebenarnya. Sebab dia kata mengikut mitos Queen Sheba ni, dia bukan orang Yaman kalau ikut dalam Old Testament. Ya, Queen Sheba ni ialah Ratu Ethiopia, Habsyah, raja yang hebat. Dikatakan dia adalah campuran manusia dengan jin. Jadi percampuran itu tak lengkap menyebabkan kaki dia masih dalam bentuk kaki jin dari kaki. Ya? Dalam bentuk kaki kambing. Jadi dia nak tengok betul ke kaki kambing. Itu Israeliat punya cerita. Cerita tak benar. Queen Sheba punya cerita lah. Tapi yang Ratu Sabah ini, ya, Sulaiman buat demikian ialah untuk menjatuhkan rasa sombong ada dalam perasaan hati Ratu Sabah. Dia pun naik istana, dah lah dia rasa terhina kerana begitu. Bila dia angkat kain, kejap-kejap, tak basah. Dia rasa terhina. Dia rasa, bukanlah terhina macam mana, dia rasa, aku tak cerdik rupanya. Ada lagi orang lebih cerdik daripada aku. Dan bila dia menghadap Sulaiman, singgasana dia dah ada dalam istana Sulaiman. Ya? Sulaiman bertanya, ya, apakah ini istana kamu? Ahadha arshuki. Ini ke istana kamu? Tanah singgasana kamu, arash kamu. Ya? Balqis pun tengok, ka'annahu hu. Ya? Nampak macam ya. Nampak macam ya. Raja-raja kan sombong ke masih ada lagi kan. Nampak macam ya. Maka Sulaiman pun bila dia dah menghadap, Sulaiman pun ajak dia untuk masuk Islam. Aslam tu, ya, lillahi rabbil alamin. Ya, Ratu Sabah setelah itu dia memeluk Islam. Hasil daripada usaha siapa? Hud. Apa yang ada pada Hud tu? Dia tahu satu benda je, sembah Allah kerana Allah bagi dia biji-bijian. Itu je. Ya, dia ada benda besar dalam hidup dia untuk menjadikan dia makhluk yang hebat. Ya? Baik. Saudara-saudari, saya sebut dah, terlanjur dah sebut tu tadi. Apa namanya? Okey, tak apa. Yang saya nak sebut ialah cerita kita tentang Sulaiman dan Balqis atau Sulaiman dan Ratu Sabah itu setakat itu je. Tiba-tiba ada orang bila buat kad kahwin kan. Satu kalau hati mereka umpama Sulaiman dan Balqis. Mereka pernah kahwin tak? Yang penghujung cerita dia hanyalah Balqis itu atau Ratu Sabah itu memeluk Islam. Cerita kahwin tak ada. Mereka tak pernah kahwin. Jadi jangan buat cerita macam-macam. Sebab apa kesan dia besar? Apa sebab kesan dia besar? Sebab ini Nabi. Ini Nabi. Bila Nabi dia membabitkan soal akidah. Yang tu kita kena hati-hati. Jangan duk ikut orang kata satu kalau hati mereka umpama Adam dan Hawa. Betul? Betul. Ya? Sulaiman dan Balqis. Betul. Okey, Ibrahim dan Hajar. Betul.
Betul. Memang betul mereka kahwin. Ya, Nabi Muhammad dan Khadijah. Betul. Tapi kadang-kadang saya sajalah nak keluar. Pasal apa Nabi Muhammad dan Khadijah je? Tak sebut Aisyah. Okey, kita ambil sikit lagi dah. Yang kedua, ya, untuk berjaya, ya, untuk cemerlang tadi, pertama positif, yang kedua yakin kepada janji Allah. Kita dah ambil contoh-contoh tadi. Allah pasti akan bantu kalau manusia itu berusaha. Ibrahim bila nak dibakar dalam api kan, ya, bukan dia tak berusaha, dia berusaha. Tapi dah sampai ke muncak dia kena juga, Allah bantu dia. Banyak lagi Musa, Firaun, ini panjang cerita, masa kita dah tak ada, ya. Bersungguh-sungguh. Bila bersungguh-sungguh, dia akan fokus. Sebab tu Nabi sebut, jaga 6 perkara, aku jamin kamu masuk syurga. Tunaikan janji, cakap benar, tunai amanah, pelihara kemaluan, tundukkan pandangan, hubungkan silaturahim. Ya, dia akan buat semua perkara ni kalau dia fokus, bersungguh-sungguh. Aku nak dapat, bila nak dapat mesti dapat. Macam mana nak dapat, mesti apa saja cara untuk dapat, mesti dapat. Kalau orang bercinta pun kan, salji turun boleh sanggup jalan. Sebab apa dia fokus, mesti dapat. Walaupun yang dia kejar tu nenek moyang yang tua lah, tapi nak. Saya tak boleh nak kata. Ya? Baik. Bila dah tak bersungguh, dia lembik. Dah lah lembik, tak ada ilmu. Dah lah tak ada ilmu, kerja dia lepak. Ya? Ada yang ramai kat Malaysia, ada ijazah, tapi mengangguk. Pasal apa? Terlalu memilih kerja. Ya? Dia tak tahu nilai diri dia. Ada yang jadi langka bergerak. Kau jangan. Ya? Duk jaga. Sibuk dengan makeup. Tapi ada pula yang duk pergi ke gym kan, nak buat apa six pack kan. Hebat, rupa dia hebat, macam maskar. Orang cuit sikit, dia melatah lepas tu. Tak padan dengan rupa dia kan. Jadi kita tak nak yang macam ni. Kita nak yang fokus, bersungguh-sungguh, sanggup untuk menghadapi kehidupan kan. Ya? Baik, persaudaraan dan hati terbuka. Ya? Rahmat Allah itu ada pada persaudaraan. Sebab tu kita kena jaga hak persahabatan, persaudaraan sesama kita. Ya, dan elakkan daripada perpecahan. Kita dah tengok tadi jatuhnya orang Islam sepanjang sejarah di mana sahaja akibat tak jaga hak saudara. Ya. Baik. Nabi pernah tegur kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu apabila dia memaki Bilal bin Rabah, wahai anak kulit hitam. Nabi kata, wahai Abu Zar, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu seorang manusia yang masih ada sifat jahiliyah. Abu Zar terkejut, Nabi marah kata. Dia berdebat dengan Bilal. Abu Zar, orang Arab putih, Bilal orang hitam. Bila dah kalah berdebat, apa-apa tu dibuat? Maki dia. Maka dia kata, ya punya sauda, wahai budak kulit hitam, dia kata. Dia lupa tengah dia orang berdebat tu, Nabi duduk kat belakang. Nabi berpaling, dia kata, ya Abu Zar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Zar, kamu ni ada perangai jahiliyah. Terkejut dia. Terus dia baring atas pasir, dia letak muka di atas tanah. Abu Zar kata, Nabi kata, ya Abu Zar, apa hal kamu ni? Abu Zar kata, ya Rasulullah, aku takkan angkat muka aku ini sehingga saudaraku Bilal memaafkan aku. Ya, jadi akhlak menjaga hubungan persaudaraan. Ya, yang lain-lain tu kita lain kalilah kita cakap. Ihsan, teliti, ya, sifat yang hilang daripada kita dan dimiliki oleh orang kafir, orang barat. Teliti, kita tengok simple je, kebersihan, ketelitian, masa. Ya, semua ada tahu kan, bas takkan lari daripada masa itu. Ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kan. Tak awal satu saat dan tak lewat satu saat kan. Ya, macam malaikat maut juga dia datang. Kita tahu budaya tu ada pada orang kita, tapi kita tak apply. Orang barat dia jaga masa. Dia kata 11 2 minit, 11 2 minit lah. Tapi kita yang ni lah kita tak jaga. Ya? Macam yang dia sebut, mungkin sekarang dah berubah. Arab ni kerja 5 hingga 13 minit per satu hari. Orang putih, orang barat kerja 8 hingga 10 jam. Pasal apa 5 hingga 13 minit? Office patut buka pukul 8, dia dah buka 8.30.
Dia masuk je, baru dia nak buka pintu. Dia buka pintu je, tanya, mana teh aku? Minum teh dulu 3 jam. Ya. Lepas tu baca surat khabar pula. Bila masa dia nak kerja? Bila orang tak bekerja, tak ihsan dalam apa yang dia buat, dia rasa Allah tak tengok kepada dia, habis. Dia takkan berjaya. Ya, dia akan dikuasai oleh orang lain. Ya. Baik. Kemuliaan Muslim, ya, kita kena didik diri kita sebagai orang yang mulia. Ya. Saya mintalah kita tinggalkan beberapa adat budaya yang lama dulu. Bila ada orang buat salah, kita maki. Kena tinggal perbuatan. Ya. Besok ada anak-anak buat salah, jangan maki. Ya. Jangan keluar perkataan tak senonoh kepada dia. Sebab perkataan itu adalah doa. Ya. Jangan hukum dia dengan hukuman yang menjatuhkan maruah dia. Ya. Apa contoh hukuman menjatuhkan maruah? Pak, kena kat muka. Ya, kalau nak kena pun biarlah kena tempat lain. Muka ni lah nak tunjuk kat orang. Tengok siapa muka kau macam tu? Kena tempat lain. Ya, tak boleh. Kita banyak budaya kita yang sebenarnya negatif yang tidak sepatutnya kita teruskan. Ya, sebab dia bila menjatuhkan maruah, dia akan jadi insan yang lemah. Dia tak akan jadi insan yang kuat. Ya. Jadi izzah diri ini kita tengok, ya, sejarah para sahabat Nabi SAW seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu dibuka Baitul Maqdis. Orang tunggu dia tu subhanallah dengan pakaian lengkap dan sebagainya. Tapi dia datang dengan pakaian yang cukup tawadhu, menyebabkan musuh rasa takjub. Ini baru dia pakai baju selekeh. Kalau dia pakai baju kemas lagi hancur kita, kata musuh. Ya, tapi orang kita baju nak smart. Bila negotiate tak kerti nak cakap apa. Tak habis dia kan. IC kan. Pergi IC pun tidak. Okey. Jadi harapan tetap ada. Ya. Harapan tak pernah putus. Tapi harapan Islam ada kepada generasi muda, terutama mahasiswa. Ya. Sebab itu amanah yang diberi kepada mahasiswa, kepada orang Islam, kepada saudara-saudari ialah tak ada lain masa ni belajar, dapat kejayaan yang paling hebat. Ya, sebab orang yang tak hebat dia tak akan ada tempat. Orang yang hebat bila dia dapat tempat baru dia boleh bawa agenda agama dia, agenda Islam dia, agenda umat dia. Ya, Nabi SAW sebut, ya, yang saya tulis tu, tanamlah benih walaupun kiamat tiba. Itu hadis tu. Ya, Nabi kata, kalaulah kiamat akan berlaku sebentar lagi dan di tangan kamu ada benih buah kurma, kalau kamu sempat menanamnya, tanamlah dia. Apa filosofi yang Nabi ajar? Ya, kiamat nak berlaku tu. Satu. Patut kiamat berlaku, apa patut orang buat? Taubatlah, selamatkan diri. Dan di tangan dia ada benih buah kurma. Kurma berapa lama nak tumbuh? Berapa lama nak berbuah? Bila nak dapat hasil? Tak tahu. Tetapi Nabi ajar sehingga ke saat akhir pun harapan itu tetap ada. Tok nenek kita dulu tanam pokok durian. Pernah dia ingat, yang ni untuk Saifullah makan ni. Tak tahu pun nama cucu dia. Tapi dia meletakkan harapan orang kemudian mesti dapat bahagia. Ya. Jadi saudara-saudara yang ada ni adalah harapan orang terdahulu sebenarnya. Ya. Benih yang sudah ditanam itu. Jadi benih inilah mesti dipelihara, dijaga agar mengeluarkan hasil yang membawa kekayaan dan kekuatan kepada umat. Ya. Sebab itu kita jangan pernah putus asa. Ya, jangan sama sekali putus asa. Sebab apa? Harapan Allah Ta'ala tetap bagi kepada orang Islam. Ya, saya sebut sikit lagi. Nabi SAW satu hijrah ke Madinah. Siapa kejar dia? Surakah. Ya, Surakah kejar 2-3 kali jatuh dalam pasir. Jatuh lagi jatuh dalam pasir. Nabi biar je. Sehingga akhirnya bila dah Surakah macam nak give up, Nabi panggil.
Padahal orang tu nak tangkap dia pun lari. Wahai Surakah, kata Nabi. Ya. Ini dalam keadaan Nabi nak menyelamatkan diri ni. Dikejar oleh musuh. Nabi kata, wahai Surakah, mahukah kamu aku pakaikan kamu kalung Maharaja Kisra? Engkau nak mati. Dikejar oleh musuh. Tiba-tiba offer kepada orang benda yang tak mungkin kau dapat. Macam mana nak ambil kalung Raja Kisra, Raja Parsi? Macam mana nak ambil? Takkan nak minta pinjam je. Mari tak baginya. Lambang kerajaan dia. Kata kau siapa aku nak bagi? Macam mana nak dapat? Mesti jatuhkan dia. Mesti ambil benda tu daripada dia. Ya? Surakah tak percaya. Nabi kata, wahai Surakah, tulis. Ini perjanjian antara kita. Surakah tulis. Tengah dia kejar Nabi dapat offer orang Mekah, dapat tangkap Muhammad 100 ekor unta. Ini dah lah tak dapat tangkap. Hampir-hampir ditangkap oleh Muhammad balik. Ya? Tiba-tiba Nabi offer kepada dia sesuatu yang dia rasa mustahil berlaku. Dia ingat Nabi bergurau. Itu dia buat perjanjian. Ya? Surakah kemudian masuk Islam. Dia tak tuntut. Nah, para sahabat tahu perkara ni. Nabi wafat. Tak tertunai janji itu. Abu Bakar jadi khalifah. Tak tertunai juga janji itu. Zaman Umar, bila berlaku perang Nahrawan tu, mereka membuka Iwan Kisra, Iwan putih tu, ya, mereka ambil apa namanya kalung Maharaja Kisra tu, Kisra Parsi. Umar ambil kalung tu, Umar panggil Surakah, aku tunaikan janji Rasulullah untuk kamu. Artinya jangan pernah putus asa. Ya, benda besar ni mesti dibuat dengan hati yang bulat, keberanian yang luar biasa, keinginan yang luar biasa. Ya, sebab kalau orang lain mampu berubah, mampu menguasai dunia, kenapa kita orang Islam tak mampu untuk berubah? Konstantinopel yang kita dah sebut tadi. Ya, sebab kita mesti ingat, ya, orang yang benci kepada Islam, mereka tak pernah lupa janji-janji sesama mereka. Ya, apa yang mereka kata, kita mesti, kalau kita tak boleh menjajah mereka, kita mesti lakukan jalan lain, iaitu mengubah pemikiran Islam dan menjinakkan orang-orang Islam melalui serangan pemikiran. Ya, Louis ke-9 ni tahun bila? Ya, 1600. Bukan hari ni, lama dulu dah. Ya, apa lagi dia orang kata? Ya, usaha mereka cukup gigih. Mereka nak melahirkan generasi yang tak kenal hubungannya dengan Allah. Ya, apa yang boleh kita buat? Tak ada lain. Ya, kita mesti didik setiap individu. Didik diri masing-masing, duduk sama-sama, baiki diri, usaha peningkatan diri. Ya, dari sudut ilmu, dari sudut akhlak, dari sudut agama. Ya, binalah, ya, pemuda kita. Al-Banna sebut, jadilah lelaki sejati. Bila lelaki sejati ni, maksudnya dia ada perancangan masa depan, dia nak jadi orang yang hebat. Ya, jadilah wanita yang sejati. Masa remajamu pendek, kamu mesti menjadi lebih baik daripada generasi kami. Ini disebut oleh orang-orang yang hebat sebelum daripada kita. Bukan jadi macam ni. Ya, tapi jadilah begini. Ya, atau sibuk mengkaji macam ni. Ya, akhirnya, ya, kecemalangan kita tak ada air. Balik kepada Quran, balik kepada sunnah Nabi, balik kepada sejarah generasi yang awal, kita mampu jadi pemimpin dunia. Kalau dia sibuk nak jadi pemimpin kampung je, pemuluh tu dah ramai. Kita nak jadi orang yang memimpin dunia. Ya, kita nak jadi orang yang memandu alam semesta ini. Ya, memandu untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.